Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan tentang falsafah dan perkembangan pendidikan Malaysia yang bertajuk Perkembangan Sistem Pendidikan Selepas Kemerdekaan. Jadi saya Nurul Atika binti Syafiqi bersama sahabat kumpulan saya iaitu Nur Hidayah binti Safri dan Fairuz Syahira binti Ismail. Baik, seterusnya bagi pengenangan, semasa negara kita belum mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan negara dilaksanakan secara berasingan. Sistem pendidikan ketika itu tidak memupuk semangat kecintaan kepada tanah Melayu. Sebaliknya, sistem pendidikan pada ketika itu menyemaikan hanya rasa taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka pada negara masing-masing. Matlamat pendidikan ketika itu juga adalah untuk mencapai dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British untuk memberi pendidikan kepada rakyat yang memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi mereka. Kemudian pada tahun 1957 dan tahun seterusnya, sistem pendidikan ditambah baik daripada pelbagai aspek bagi mencapai hala tuju negara melalui pembangunan pendidikan dan sumber manusia. Kemudian berlaku perubahan strategi dan pendekatan pengajaran guru untuk murid bagi mendapatkan pendidikan yang baik untuk murid-murid sesuai dengan persekitaran yang semakin mencabar. Okey, baik, seterusnya. Sistem pendidikan selepas kemerdekaan ada 5 mengikut peringkat daripada 1960 hingga 1966. Pada tahun 1960 ditubuhkan sistem pendidikan yang bernama Laporan Rahman Talib. Seterusnya pada tahun 1961 wujudnya Akta Pendidikan 1961. Kemudian pada tahun 1964 wujud Laporan Amiruddin Baki 1964. Seterusnya tertubuhnya Laporan Jawatan Kuasa Kabinet tahun 1979 dan 1996 Akta Pendidikan 1996. Seterusnya kita tengok kepada apa kandungan dalam Laporan Rahman Talib 1960. Okey, pada mula ini kita tengok cadangan-cadangan Laporan Rahman Talib dalam laporan Razak dengan tujuan untuk menyatukan kaum dekat Malaysia ni. Okey, yang pertama, menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Yang ketiga, untuk memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional. Dan yang keempat, untuk memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan. Okey, seterusnya kita tengok kepada pelaksanaan penyesuaian bagi memenuhi keperluan pembangunan negara dalam laporan Rahman Talib ni. Yang pertama, pendidikan sekolah rendah dilakukan secara percuma. Sekolah rendah bertukar menjadi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Kemudian sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Seterusnya, murid naik darjah 1 secara automatik dan adanya pelajaran agama Islam. Kemudian pendidikan menitik beratkan pendidikan akhlak. Seterusnya kita tengok apa yang dicadangkan dalam cadangan Laporan Rahman Talib ni, iaitu bahasa kebangsaan. Iaitu bahasa kebangsaan menggunakan bahasa Melayu lah sebagai bahasa utama. Kemudian berlakunya kelas peralihan. Okey, kemudian kenaikan pelajar secara automatik. Maksudnya pelajar dinaik secara automatik. Habis tahun dinaik tahun seterusnya. Kemudian wujudnya mata pelajaran akhlak untuk membentuk peribadi pelajar yang baiklah. Sebab itulah adanya mata pelajaran akhlak dalam cadangan Laporan Rahman Talib. Seterusnya kita tengok kepada kandungan Akta Pendidikan 1961. Untuk apa Akta Pendidikan 1961 ini diwujudkan? Yang pertama, merupakan undang-undang pendidikan yang bersifat kebangsaan. Kemudian Akta Pendidikan 1961 ini untuk menggariskan sistem sekolah yang seragam. Kemudian menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu, sistem peperiksaan yang sama dan sukatan pelajaran telah pun diselaraskan. Okey, kemudian kita tengok kandungan dalam Akta Pendidikan 1961. Yang pertama,
penegasan kepada pendidikan asas membaca, menulis dan mengira iaitu 3M. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini untuk melahirkan pelajar yang baik dari segi akhlak dan cemerlang dari segi akademik juga. Kemudian penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Berlaku juga, dan wujudnya juga 2 jurusan bagi pendidikan menengah atas iaitu akademik dan vocational. Seterusnya mempunyai peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun dan untuk melicinkan tata cara pengurusan pelajaran dan meningkatkan kualiti pengajaran secara keseluruhan. Seterusnya kita tengok kepada laporan Aminuddin Baki 1964. Okey, pada mulanya kita tengok kenapa laporan Aminuddin Baki 1964 ini ditubuhkan. Okey, ianya untuk mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan bagi sekolah menengah rendah untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah pun dimasukkan. Kemudian untuk menegaskan tentang pelaksanaan pelbagai jenis kursus yang perlu ditawarkan kepada pelajar bagi melahirkan tenaga yang berkemahiran dan mampu untuk menjawat jawatan setelah tamat pengajian. Jadi tiada masalah pengangguran. Kemudian apa cadangan dalam laporan Aminuddin Baki 1964 ini? Okey, yang pertama, umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun. Pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan hingga ke 3 tahun. Yang ketiga, pelbagai jenis kursus telah pun diperkenalkan supaya dapat melahirkan pelbagai jenis tenaga mahir. Yang keempat, menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Dan yang terakhir, memperkenalkan sekolah teknik. Kita tengok pula cadangan yang berkaitan dengan kemunduran anak-anak Melayu kepada kerajaan berdasarkan kepada masalah yang telah pun dikenal pasti, iaitu yang pertama, kesesuaian bentuk soalan dalam peperiksaan. Yang kedua, masalah dan sikap guru. Yang ketiga, kemantapan latihan perguruan. Yang keempat, pelaksanaan kaedah pengajaran. Yang kelima, hubungan guru dan ibu bapa. Dan yang akhir sekali ialah kemudahan fizikal di sekolah-sekolah. Seterusnya kita tengok pada laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Kenapa laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ini dibentukkan? Okey, yang pertama, pembentukannya kerana berlaku peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Kemudian berlaku pembentukan rupa negara selepas berlakunya rusuhan kaum dan pelancaran dasar ekonomi baru 1970. Sebab itulah laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dibentuk. Kemudian untuk memainkan peranan lebih menyeluruh dalam hal perpaduan, pengeluaran sumber manusia dan pembentukan kepribadian insan. Okey, tujuan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ditubuhkan. Yang pertama, untuk mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan pada ketika itu. Yang kedua, memastikan keperluan tenaga manusia dapat dipenuhi dalam jangka masa pendek dan panjang. Yang ketiga, mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang kurang menitik beratkan aspek perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik untuk membangunkan bangsa. Yang keempat, untuk membuat ketepatan secara spesifik penentuan acuan warga negara Malaysia yang dibentuk melalui sistem pendidikan. Warga negara yang lahir daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. Okey sekali, pendidikan wujudnya Akta Pendidikan 1996. Okey, tujuan penggubalannya Akta Pendidikan 1996 ni iaitu untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan. Kita mantapkan lagi sistem pendidikan yang ada di Malaysia pada itu. Kemudian untuk membentuknya masyarakat yang berbilang kaum. Okey, seterusnya pembangunan negara yang semakin pesat. Sebab itulah Akta Pendidikan 1996 ni perlu digubalkan. Okey, apa sebab penggubalan Akta Pendidikan 1996 ni? Penting sebab apa? Okey, yang pertama, kita tengok kepada untuk menjadi panduan supaya dapat menjadikan sistem pendidikan lebih sistematik dan lebih mantap. Kalau macam budak-budak tu, dia pergi kepada prasekolah, kemudian masuk hingga ke pendidikan tinggi. Termasuklah dalam sekolah, sama ada sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan maupun sekolah swasta. Okey, yang kedua, kita tengok menjadi garis panduan dan sebagai rujukan utama pelaksanaan pendidikan sejajar dengan perubahan masa.
Dan akhir sekali, untuk menjadi asas dalam memartabatkan bahasa Melayu. Itu sahaja sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Seterusnya, sahabat saya meneruskan pembentangan. Okey, setelah kita tengok perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan, kita dah analisis apa perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan. Okey, kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah ni matlamat pendidikan negara dapat ditafsirkan sebagai usaha yang komprehensif dan berterusan untuk melahirkan individu yang bersosial baik, berketerampilan, seterusnya seimbang dan bersepadu dari segi ceris tanpa mengenepikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, itu apa maksud falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK merupakan satu dasar kepada sistem pendidikan Malaysia. FPK ini dikubur dengan teliti dan mendalam bagi memenuhi keperluan pendidikan individu, masyarakat dan negara. Seperti yang kita tengok sistem pendidikan selepas kemerdekaan dalam laporan Rahman Talib. Okey, kita tengok akta pendidikan, laporan Aminuddin, laporan jawatankuasa, dan banyak lagi akta yang ada selepas kemerdekaan ini. Okey, seterusnya. Okey, ini falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okay, ini falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini menekankan persamaan lah antara semua kaum yang ada di Malaysia. Okay, seterusnya. Berdasarkan falsafah pendidikan bangsa ini, kita boleh lihat kemajuan atau perkembangan dalam mencapai pendidikan dalam pendidikan selepas negara mencapai kemerdekaan. Itu dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Jadi amatlah penting falsafah pendidikan kebangsaan ini. Sebab berdasarkan falsafah ini kita dapat mencapai kemajuan negara. Okay, dalam terutama dalam bidang pendidikan lah. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah diwartakan telah menjadikan pendidikan di Malaysia lebih sistematik dan mengikut setiap kaum di Malaysia. Ada contohnya berkaitan dengan berkaitan dengan pendidikan ni, dia menekankan dalam akta pendidikan yang kita boleh tengok akta pendidikan 1961, penegasan terhadap pendidikan itu asas membaca, menulis dan mengira. Yang ini dititik beratkan sehingga sekarang akta pendidikan ni. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan yang diwakilkan ini telah menjadikan pendidikan ini lebih sistematik. Memang kita lihat lepas kemerdekaan ini, sistem pendidikan negara kita sangat sistematik sehinggalah kini. Seterusnya, FPK yang kita selalu sebut tu, FPK ni, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi FPK ni dia memang
digunakan kepatuhan-kepatuhan tu maksudnya digunakan untuk semua kaum Tuhan. Jadi Tuhan tu umum, jadi Tuhan kepada bangsa Cina, Melayu dan India serta kaum-kaum lain yang ada. Okay, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, seiring dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merealisasikan FPK dan mentransformasikan sistem pendidikan negara ini di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Antara langkah yang diumumkan adalah selari dengan aspirasi murid yang perlu diterapkan kepada semua anak-anak melalui pendidikan besar. Okay. 6 aspirasi ini pengetahuan, kemahiran bahasa, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Ia menjurus kepada kemahiran yang perlu. Abad ke-21 ni dan masa kini ni adalah memerlukan 6 aspirasi ni bagi semua murid. Sebab zaman semakin canggih kan, dia ni 6 aspirasi ni dia memberi kesan kepada kita. Bila murid dapat menguasai 6 aspirasi ni, jadi dia punya kemahiran yang penting untuk dia memasuki dunia pekerjaan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung kepada hubungan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan guru iaitu FPG. Okay, apakah itu FPG iaitu falsafah pendidikan guru? Okay, konsep falsafah pendidikan guru iaitu FPG ini ialah untuk menghasilkan guru yang akan merealisasikan segala konsep yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, iaitu FPK. Okay, FPG ini digubal berdasarkan model konseptual pendidikan guru iaitu yang ada 3 dimensi, merangkumi 3 dimensi itu ketuhanan, kendiri, kemasyarakatan. Dan boleh tengok pada gambar raja dekat sebelah tu, piramid dekat sebelah tu, dia ada sub konseptual daripada 3 dimensi tadi tu, dia ada lagi sub konseptual kat dalam tu yang merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, apakah yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru? Okey, kita tengok ya. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menjunjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Jadinya FPG ni dia nak membentuk guru yang macam mana? Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara, guru yang dapat menjamin perkembangan individu dan memelihara sebuah masyarakat yang bersatu padu, dapat memelihara sebuah masyarakat yang demokratik, serta memelihara sebuah masyarakat yang progresif dan berdisiplin. Itu dia yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru. Okey, apakah matlamat falsafah pendidikan guru ni? Okey, matlamat ialah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi apa? Dari segi peribadi, dari segi profesional, sosial dan amalan tingkah laku, menguasai ilmu, kemahiran dan nilai-nilai keguruan. Okey, kita tengok ya hubungan perkembangan pendidikan selepas merdeka ni dengan falsafah pendidikan guru. Okey, yang pertama, guru itu dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran KPSR serta pengetahuan ikhtisas keguruan. Yang kedua, guru dapat mengamalkan pengajaran dan pembelajaran PDP dengan hasrat FPG tadi tu, khususnya dapat mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif
dan berdisiplin. Ini yang terkandung dalam FPG tadi ya. Okey, yang ketiga, guru dapat menyemai dalam memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan keperluan pendidikan dan masa hadapan. Yang keempat, guru dapat menggunakan ilmu kemahiran untuk mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang pelajar mereka. Okey. Ini pula saya gabungkan hubung kait FPK dengan FPG terhadap perkembangan pendidikan selepas merdeka. Yang pertama, dapat menjana rakyat yang dapat menjadikan rukun negara sebagai amalan kehidupan mereka. Yang kedua, dapat menzahirkan rakyat yang mampu mencapai kesejahteraan diri serta mempunyai daya tahan mental dan fizikal yang kuat. Yang ketiga, dapat menzahirkan rakyat yang berketerampilan dalam menjalani tugas dan mempunyai personaliti yang baik. Yang keempat, melahirkan individu yang mengamalkan ajaran agama yang dianuti dan mereka bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan perbuatannya. Yang kelima, proses pembentukan sahsiah murid itu wujud dan menjadikan seseorang itu lebih dewasa apabila mereka ini mempunyai banyak ilmu di dada. Yang keenam, dapat mengembangkan potensi murid itu dari segi apa? Dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan yang terakhir ialah melahirkan rakyat yang berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral sebagai prinsip diri. Okey, secara keseluruhannya, rumusannya, perkembangan pendidikan di Malaysia ini dipengaruhi juga oleh FPK dan FPG dalam menzahirkan seseorang itu yang berjiwa kental, yang sangat progresif, kreatif, sahsiahnya elok, budi pekertinya baik. Semuanya berpegang kepada, dipengaruhi juga oleh FPG dan FPK. Sekian saja daripada kumpulan kami, daripada kami bertiga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.